Oke, selamat pagi dan selamat kembali kepada kelas pendidikan kesihatan kita. Di mana hari ini cikgu akan mengajar unit 13 dan tajuk kita pada hari ini adalah elakkan kemalangan. Dan slide ini disediakan oleh cikgu dan tanpa melengahkan masa kita akan pergi kepada bahagian pertama iaitu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Alright, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, objektif pembelajaran kita hari ini adalah menyatakan punca, melecet dan melecur. Kita akan pergi kepada bahagian pertama iaitu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk bahagian penerangan. Okey, kita perlu tahu hari ini kita akan belajar akibat kecuaian. Okey, ini adalah tajuk, subtajuk kita pada hari ini. Okey, yang pertama, kita perlu tahu definisi kecederaan. Okey, kecederaan boleh dianggap sebagai mana-mana jenis kesakitan luaran yang dialami pada mana-mana anggota badan. Kemudian, kecederaan juga boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemalangan, kecuaian dan alatan. Alright. Untuk jenis kecederaan yang akan dipelajari oleh kita pada pagi ini adalah melecur dan melecet. Alright. Okey, kecederaan melecet merupakan satu kecederaan yang terjadi disebabkan oleh geseran pada kulit. Okey, pembentukan gelembung kecil yang berisi cecair di permukaan kulit akan terhasil akibat kekerapan geseran di antara pakaian sukan seperti stokin, kasut dengan permukaan kulit kamu. Okey, sekiranya geseran tersebut terus berlaku, ianya akan mengakibatkan gelembung itu pecah dan menghasilkan luka. Okey, dan secara tidak langsung, jika gelembung tersebut pecah, ianya berkemungkinan untuk dijangkiti kuman akan tinggi. Oleh itu, jika kamu mendapati kamu melecet, elakkan gunakan pakaian ataupun stokin yang terlampau ketat. Bukan itu saja, kamu perlu elakkan menggunakan kasut yang terlampau ketat. Alright. Okey, untuk kecederaan melecur pula, ianya merupakan satu kecederaan biasa yang mudah dicegah. Okey, kerana ianya melibatkan permukaan kulit sahaja. Okey, di mana kulit kamu akan menjadi merah dan sakit dan tetapi ianya tidak menggelembung. Okey, tidak menggelembung. Berbeza dengan melecet dan melecur juga mudah berlaku akibat kecuaian. Sebagai contoh kecuaian yang pertama adalah terkena air panas percikan api. Dua ini merupakan salah satu kecuaian diri kamu. Alright. Okey, untuk poin yang seterusnya adalah kecederaan akibat melecur biasanya berlaku ke atas kanak-kanak kerana sifat ingin tahu. Okey. Maksudnya di sini kecederaan seperti melecur ini kebiasaannya berlaku kepada diri anda ataupun diri kamu. Oleh kerana kamu mempunyai sifat ingin tahu terhadap sesuatu perkara yang baru. Okey, mesti kamu anda semua ingin tahu apakah punca berlakunya kecederaan seperti melecur dan melecet, bukan? Alright, kita tanpa melengahkan masa. Okey, yang pertama merupakan punca melecet. Okey, geseran kulit, geseran dengan kulit. Okey, contohnya geseran yang berlaku pada bahagian paha. Okey, kalau kebiasaannya untuk yang ini
hanya orang yang berbadan gendut sahaja akan mengalami geseran seperti ini oleh kerana tiada jarak di antara paha mereka. Okey, bukan itu saja, jika kamu memakai pakaian yang terlampau ketat, ianya juga boleh menyebabkan geseran dengan kulit dengan kulit. Okey, faham? Okey, yang seterusnya, geseran antara pakaian dengan kulit. Okey, seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, elakkan guna pakaian yang ketat. Okey, ketika kamu berjalan, bersukan ataupun bermain. Okey. Seterusnya, geseran peralatan dengan kulit sebagai contoh. Alright. Penggunaan peralatan sukan yang permukaan yang tidak sesuai, maksudnya di sini di mana sebagai contohlah, paling senang untuk cikgu ambil adalah ketika kamu memegang raket yang tidak mempunyai pelapis itu. Okey, jika kamu memegang terlampau lama ataupun bermain menggunakan raket tanpa pelapis itu, okey, tangan kamu akan berlakunya kecuaian ataupun berlakunya kecederaan seperti melecet ini oleh kerana tiada pelapis. Sebab tangan kamu bergeser dengan pemegang raket tersebut. Alright, faham? Okey, baiklah, untuk punca melecur adalah lempuhan akibat air panas atau tercair masakan. Sebagai contoh, tercair masakan seperti minyak, air panas, wap air, wap yang panas. Okay. Untuk objek seperti setrika dan dapur juga boleh menyebabkan berlakunya melecur. Okey. Dan seterusnya, untuk yang poin yang ketiga adalah haba daripada minyak masak. Okey, seperti mana yang cikgu katakan tadi, minyak masak yang terlampau panas akan menyebabkan tangan kamu melecur. Seterusnya, percikan api juga boleh menyebabkan tangan kamu melecur. Dan seterusnya, iaitu kebakaran bahan kimia yang boleh mengakis. Sebagai contoh, kita ambil asid. Asid juga boleh menyebabkan tangan kita melecur. Okey. Seterusnya adalah kebakaran elektrik seperti bermain plug elektrik. Okey, sambungan wayar dan soket yang terdedah. Okey, maksudnya untuk kebakaran elektrik seperti bermain plug elektrik. Okey, tangan kamu basah. Okey, sekarang kamu menyentuh plug yang kering. Okey, di mana plug tersebut mempunyai arus elektrik. Dan sekiranya kamu melakukan perlakuan tersebut, dan kamu akan berlaku melecur oleh kerana kejutan elektrik. Okey, kejutan elektrik juga akan memberikan kesan melecur, dan dalam pada masa yang sama, arus elektrik juga boleh menyebabkan kecederaan. Okey, seterusnya, terdedah terlalu lama kepada pancaran cahaya matahari. Okey, yang ini dikenali ataupun disebut sebagai sunburn. Oleh itu, untuk mencegah daripada pancaran matahari hari ini, pancaran matahari, maafkan cikgu, pancaran cahaya matahari, kamu perlu menggunakan sunblock. Okey, apakah itu sunblock? Alright. Di sini cikgu akan tunjukkan, dan ini merupakan sunblock. Okey, semasa kamu bersukan ataupun kamu keluar, pastikan kamu gunakan sunblock agar kamu tidak melecur ataupun bukan melecur, tidak berlakunya seperti sunburn. Alright. Seterusnya adalah perbezaan di antara jenis kecederaan tersebut. Okey. Perbezaan kecederaan melecet dan melecur. Okey, untuk melecet pula ianya disebabkan kekerapan geseran pada permukaan kulit. Manakala untuk melecur disebabkan oleh benda yang panas yang terkena pada permukaan kulit. Okey, untuk yang kedua, poin yang kedua bagi melecet, permukaan kulit yang tercedera akan menghasilkan gelembung air. Dan untuk melecur pula, manakala permukaan kulit yang tercedera kemerahan dan tidak menghasilkan gelembung. Dan sekian itu saja daripada cikgu untuk pagi ini. Terima kasih.
kita akan pergi kepada bahagian pertama, iaitu objektif pembelajaran kita pada hari ini.